Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah yang saya hormati Tuan Nazir Masjid Al-Ansar, Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga barisan AJK Masjid Al-Ansar, dan yang saya kasihi tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah kita akan bincang sedikit mengenai dengan perjalanan Isra wal Mi'raj dan juga apa yang dilihat, peristiwa-peristiwa yang dipertontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada itu, suka saya sebutkan di sini mengenai dengan Al-Isra adalah perjalanan malam Nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya pada waktu malam. Bila sebut subhanalladzi, satu peristiwa yang agung, yang mengejutkan, yang teristimewa, maka kita akan kata subhanallah, maha suci Allah daripada segala kekurangan. Asra bi'abdihi, bila menyebut asra adalah memperjalankan malam. Ada satu zat yang memperjalankan malam, iaitu Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi. Bukan Nabi berjalan sendiri. Kalau Nabi berjalan sendiri itu perkara yang mustahil di sisi akal kita. Bila Allah Taala memperjalankan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang begitu singkat, dan boleh naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian balik ke rumah Ummu Hani, isteri Nabi, balik ke rumah Ummu Hani, tak salah saya Ummu Salamah atau Ummu Hani. Kemudian Nabi bermalam. Sebelum subuh Nabi bangun untuk sembahyang subuh. Nabi beritahu, malam tadi aku telah berjalan, diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit pertama, kedua sampai ke Sidratul Muntaha. Dan aku lihat perkara-perkara yang menakjubkan di sana. Di sisi akal manusia, perkara ini tidak boleh diterima pada zaman tersebut, kerana perjalanan ke Masjidil Haram 1 bulan, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan pulang 1 bulan, 2 bulan pergi dan pulang. Nabi hanya pergi beberapa malam. Perkara ini sebenarnya tidak mustahil, kerana Allah Ta'ala dah bagi itu dalam Quran, asra bi'abdihi. Allah Ta'ala memperjalankan hamba. Bila Allah Ta'ala memperjalankan, 1 minit pun boleh, 1 saat pun boleh. Kalau tuan-tuan masih teringat, di dalam Al-Quran, dalam suratul Naml, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Nabi SAW pernah bertanya, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di kalangan kamu, Nabi SAW kata, yang boleh bawa datang singgah sana Balqis sebelum mereka tiba ke kawasan kita? Siapa boleh datang? Qala ifritum minal jin, satu ifrit di kalangan jin. Dia kata apa? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku, wahai Sulaiman, boleh datang sebelum kamu bangun di tempat duduk kamu. Aku dah boleh bawa datang singgah sana Balqis di hadapan kamu, sampai ke sini.
Sebelum Nabi Sulaiman bangun, makna hanya beberapa saat. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab an yartadda ilayka tarfuk. Seorang lelaki yang berilmu pada zaman Nabi Sulaiman pada ketika itu, yang ada berada dalam majlis Nabi Sulaiman, dia kata, aku boleh bawa datang singgah sana, dalam sekelip mata, dalam sekelip mata, pejam mata buka celik, singgah sana telah ada. Singgah sana Balqis berada di tempat Nabi Sulaiman. Perkara ini pun sebenarnya telah berlaku pada Nabi, peristiwa yang berlaku pada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Boleh bawa datang singgah sana Balqis yang bukan berada di kawasan tu, tapi boleh bawa datang dalam sekelip mata. Itu bukan Allah Ta'ala bawa datang, satu orang yang berilmu yang di kalangan ada dalam di kalangan Nabi Sulaiman. Begitu juga Nabi Sulaiman sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri mukjizat kepadanya. Perjalanannya dipercepatkan. 1 bulan perjalanan, separuh hari perjalanan. 1 bulan perjalanan pulang, separuh petang. Jadi menunjukkan 2 bulan punya perjalanan Nabi Sulaiman hanya separuh hari je. Ini telah pun berlaku sebenarnya pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Dari peristiwa Isra' ni bukanlah, kalau kita renung, bukan satu peristiwa yang pelik. Seseorang yang mengingkari peristiwa Isra', maka terjerumuslah ia dalam lembah kekufuran. Dia dianggap sebagai orang kafir kerana telah dirakamkan dalam Quran. Asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Allah Ta'ala menyebut perkataan abdih. Bila sebut tentang abdih, hamba Allah, Allah Ta'ala memperjalankan hambanya. Allah Ta'ala tak sebut rasulnya, Allah Ta'ala tak sebut nabinya, Allah Ta'ala tak sebut nama Muhammad, tapi menyebut nama abdih, menunjukkan bila Allah Ta'ala mengiktiraf Nabi sebagai seorang hamba, maka satu kemuliaan, satu keagungan, nilai yang cukup tinggi yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Ini perbezaan al-ubudiyah, perhambaan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeza hamba menjadi makhluk kepada hamba. Hamba iaitu hamba, seorang manusia menjadi hamba kepada makhluk, kepada manusia, maka itu satu perkara yang teramat hina. Perkara yang teramat hina. Sebab yang tertinggi adalah kita menjadi hamba kepada Allah. Bila sebaliknya berlaku, menjadi hamba kepada makhluk, menjadi hamba kepada harta, menjadi hamba kepada isi benda dunia, maka itulah sebenarnya menunjukkan betapa hinanya diri kita. Lailan minal masjidil haram. Bila sebut tentang lailan satu peristiwa. Lailan adalah sedikit daripada malam. Allah Ta'ala tak meletakkan alif lam al-laila, tapi lailan, sedikit daripada malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, bermula daripada masjidil haram ke masjidil aqsa, alladhi barakna hawlah, yang Allah Ta'ala berkati, tanah yang Allah Ta'ala berkati, masjidil aqsa. Linuriyahu min ayatina, yang mana kami akan perlihatkan kepadamu wahai Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Dalam bahasa Arab, untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala bila sebut tentang peristiwa Isra', Allah Ta'ala menggunakan perkataan arayuri, linuriyahu min ayatina, memperlihatkan. Allah Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Linuriyahu min ayatina, daripada arayuri, memperlihatkan. Tapi bila sebut tentang Mi'raj, Allah Ta'ala bersebut lihat. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ra'a, mana melihat. Nabi melihat rupa asal malaikat Jibril. Nabi melihat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala di Mi'raj, di langit. Apa perbezaannya memperlihatkan dan melihat?
Di sini tuan-tuan, kalau kita perhatikan secara halus, dalam peristiwa Isra', ada peristiwa Isra' ini perjalanan malam Nabi boleh lihat. Nabi lihat ketika musafir Nabi, ada orang untanya hilang, ada orang yang mana ada bekas minuman, semua Nabi nampak. Kita bila naik kapal terbang, kita tak nampak bawah dah, kita akan nampak awan saja. Ini menunjukkan satu mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi, sedangkan mata manusia tak boleh nampak. Dalam perjalanan, lebih-lebih lagi pada waktu malam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan perjalanan yang begitu pantas, kita tak perasan apa yang sekeliling kita, tapi Nabi boleh nampak. Macam mana Nabi boleh nampak? Kerana Allah Ta'ala memperlihatkan Nabi dalam peristiwa Isra'. Pada ketika itu Allah Ta'ala memberi satu kuasa mata dapat melihat, yang mata manusia biasa tak boleh melihat. Tuan-tuan, dalam mata kita, telinga kita, mungkin kalau ada ulat yang masuk, kita tak boleh nampak, ataupun orang lain tak boleh nampak kalau tengok macam tu. Dalam telinga kita tak boleh, tapi akan diperlihatkan kuman ataupun ulat yang ada dalam telinga kita bila ada dibantu oleh teleskop, dibantu oleh satu alat yang boleh nampak apa yang ada dalam telinga kita, maka benda tadilah memperlihatkan kepada kita. Mata biasa tak boleh lihat. Dalam peristiwa Al-Mi'raj, naik di langit yang pertama, kedua sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi lihat satu jenis azab demi azab, dan satu peristiwa demi peristiwa. Macam mana Nabi boleh lihat perkara ini? Quran menyebutkan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Allah Ta'ala memberi malakah, satu kemampuan mata Nabi pada ketika itu setaraf dengan mata penduduk langit. Pandangan dia, penduduk bumi tak boleh lihat. Seperti mana kita nak melihat Allah Ta'ala di dunia ini, memang tak boleh lihat. Nabi Ibrahim sendiri, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bukan dia tak percaya, dia percaya kepada Allah, cuma dia nak nampak Allah Ta'ala tu sendiri, ya, lebih tenang hati dia. Maka dia dalam Quran rakamkan, qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Ibrahim kata, wahai Tuhanku, pertontonkan diri kamu kepada aku. Rabbi arini anzur ilaik, aku nak lihat kamu wahai Allah. Allah Ta'ala jawab, qala lan tarani, kamu tak boleh lihat aku. Lan tarani, tak akan boleh lihat di kehidupan dunia ni, kerana mata kita tak tergapai kuasa yang ada pada mata kita, tak tergapai untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin inzur ilal jabal, tapi kalau kamu nak lihat aku, lihat di bukit tu cukuplah. Walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu duduk tegak, lihat di bukit, maka nanti kamu akan lihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan. Bila mana Allah Ta'ala zahirkan cahaya Allah, bukan Allah Ta'ala zahirkan cahaya Allah, maka pada ketika itu falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Pengsan Nabi Musa, tak boleh lihat. Itu baru cahaya, tak boleh lihat. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Bila Nabi Musa sedar, dia kata, maha suci Allah, subhanaka inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertaubat dan aku adalah orang yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua menunjukkan mata kita adalah tak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan dunia. Cuma mengenai dengan lihat, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah? Adakah Nabi pernah melihat Allah di peristiwa Al-Mi'raj? Itu adalah menjadi perbahasan di kalangan ulama. Kita lihat apa? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah Taala pada malam Isra'? Ulama berbincang mengenai masalah Nabi melihat Allah Taala ini pada peristiwa Al-Isra'.
Di kalangan ulama mereka menafikan, tak boleh lihat, Nabi tak pernah lihat Allah. Dan di kalangan ulama ada yang mengisbatkan, yang menyatakan Nabi lihat Allah pada malam Isra. Dan yang mengisbatkan Nabi melihat Allah terbahagi kepada dua golongan. Ada golongan kata Nabi lihat dengan pandangan mata, ada yang menyatakan Nabi lihat dengan pandangan hati. Cuma kita akan bincangkan satu persatu insya-Allah. Orang yang mengingkari, ulama yang mengingkari Nabi melihat Allah ini pada malam Isra berdasarkan daripada riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, kerana Aisyah isteri Nabi menafikan perkara tersebut. Secara umumnya Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai melihat Allah taala. Maka Nabi menafikan, Nabi tak pernah melihat Allah taala. Daripada Masruq pada satu kali dia kata aku bersandar di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka pada ketika itu Aisyah berkata, ya Aba Aisyah, salasun man takallima biwahidatin minhunna faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Wahai ayah Aisyah, 3 perkara aku nak bagi tahu kepada kamu. Aisyah kata, 3 perkara, orang yang bercakap salah satu daripada 3 perkara ini, maka sesungguhnya dia telah mengadakan pendustaan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Masruq bertanya, apa 3 perkara itu wahai Aisyah? Maka Aisyah kata, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Siapa yang mendakwa Muhammad telah melihat Tuhannya, maka sesungguhnya dia telah melakukan pendustaan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masruq kata, wa kuntum muttaqian, aku sedang bersandar, kemudian aku duduk, aku terkejut. Maka aku bertanya lagi, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, anzirini, tunggu sekejap, wala ta'jalini, jangan kamu tergesa-gesa, jangan kamu terlampau gopoh. Bukankah Allah Ta'ala ada berfirman dalam Quran, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sesungguhnya Nabi telah melihatnya. Nya tu maksudnya Allah Ta'ala. Nabi melihat Allah Ta'ala bil ufuqil mubin, di ufuk yang jelas. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sesungguhnya Nabi telah melihatnya. Nya tu siapa? Ada yang mengatakan Allah, nazlatan ukhra. Maka Aisyah menjawab, ana awwalu hadhil ummah sa'ala an zalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, aku adalah orang pertama yang bertanya kepada Nabi mengenai perkara tersebut, kamu pernah melihat Allah ataupun tidak? Maka pada ketika itu Masruq berkata, innama huwa Jibril, maksudnya hu di situ Nabi melihatnya, nya di situ bukan Allah, nya di situ Jibril. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghayra hatainil marratain ra'aituhu munhabitan minas sama'. Maknanya aku tak pernah melihat Jibril melainkan 2 kali dalam bentuk asalnya. Kemudian Aisyah jawab lagi, awalam tasma', tidakkah kamu mendengar firman Allah Ta'ala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Mata kamu tak mampu, tak dapat untuk melihat Allah Ta'ala, wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah Ta'ala beri penglihatan kepada mata kamu, tapi tak boleh nak melihat, tidak idrak, tidak menyeluruh. Bukan semua mata kita boleh melihat, ada batasannya. Wa huwal latiful khabir, Allah Ta'ala itu maha latif, lembut lagi maha mengetahui. Tidakkah kamu mendengar, Aisyah kata, firman Allah Ta'ala, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Tidak sepatutnya bagi manusia Allah Ta'ala berbicara dengan dia, melainkan dengan cara wahyu. Allah Ta'ala sampaikan kepadanya, ataupun di belakang hijab, ataupun Allah Ta'ala hantar malaikat Jibril. Itu semua dengan izin Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Hadis-hadis yang kita sebutkan ini nak memberitahu kepada kita, Aisyah menafikan
Nabi pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada juga ulama yang mengisbatkan, mensabitkan Nabi melihat Allah Taala pada peristiwa Al-Isra. Di antaranya adalah pendapat Ibnu Abbas, dan yang mengikut pendapat Ibnu Abbas adalah majoriti di kalangan ulama. Mereka menyatakan Nabi melihat Allah Taala pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menguatkan pandangan yang mengatakan Nabi melihat Allah Taala, wa kana Al-Hasan yahlif ala dhalik. Hasan Al-Basri pernah bersumpah mengenai perkara itu. Kita lihat dalam syarah Imam An-Nawawi menyatakan, Imam Nawawi mensyarahkan atas Sahih Muslim, Qadhi Iyad menyatakan ikhtalafa salaf wal khalaf. Ulama salaf, ulama khalaf, mereka berbeza pendapat adakah Nabi melihat Allah ataupun tidak pada malam Isra. Aisyah mengingkarinya seperti yang kita bacakan tadi, tapi Abu Hurairah dan juga satu jamaah, dan ini pendapat yang masyhur daripada Ibnu Mas'ud dan satu jamaah di kalangan ulama muhaddisin dan juga mutakallimin, yang mana mereka juga sependapat dengan Aisyah, menyatakan Nabi tidak melihat Allah Ta'ala. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi melihat dengan matanya sendiri, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat daripada Ibnu Abbas. Bila kita sebut ada dua perbezaan di antara pendapat ini, bagaimana solution yang kita boleh menyatakan, kita boleh simpulkan dalam dua pendapat ini? Sahibut Tahrir, dia menyatakan dalam kitab Tahrir, dia berpendapat isbatur ru'yah, dia mensabitkan Nabi melihat Allah Ta'ala. Hujjah dalam masalah ini, dia berpegang dengan pendapat yang paling kuat, iaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ata'jabuna an takuna al-khullah li Ibrahim wal kalam li Musa wal ru'yah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kamu pelik? Khullah ni mana kekasih Allah adalah Ibrahim. Sebab tu dalam Quran menyatakan wattakhazallahu Ibrahim khalila, kekasih Allah adalah Nabi Ibrahim. Dan al-kalam, bercakap dengan Allah, ini adalah Nabi Musa. Wal ru'yah, melihat Allah Ta'ala adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah dianggap aib pada hadis, pada perkara ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kerana Aisyah dia tidak memberitahu bahawasanya dia mendengar Nabi SAW. Dia hanya memberitahu, dia kata aku dengar, aku tanya Nabi bagi tahu lam ara rabbi, aku tak pernah melihat Tuhan aku. Dia nukilkan apa Nabi kata, wa innama zakartu ma zakartu muta'awwil, wa innama zakarat ma zakartu muta'awwilah liqaulillahi ta'ala. Dan dia menyebutkan baca Quran kepada Masruq, iaitu tak sepatutnya bagi manusia Allah Ta'ala bercakap dengan dia ataupun memberi wahyu ataupun min wara'i hijab. Tak sepatutnya Allah Ta'ala bercakap dengan dia melainkan dengan cara memberi wahyu ataupun di belakang hijab, ataupun menghantar seorang utusan, iaitu malaikat Jibril. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah la tudrikuhul absar, mata manusia tak boleh melihat Allah Ta'ala di kehidupan dunia. Untuk pengetahuan tuan-tuan juga perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana seorang sahabi, apa maksud sahabi? Sahabi adalah seorang sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi yang beriman dengan Nabi, yang pernah nampak Nabi dan mati dalam iman, dalam Islam. Ibnu Abbas ini adalah sahabi. Apabila dia bercakap dengan satu, memberi satu pandangan, dan wa khalafahu ghairuhu, dan ulama lain berbeza pandangan dengan dia, seperti Aisyah tadi, lam yakun qawluhu hujjah, maka tidak jadi perkataan dia sebagai satu hujjah. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, usul dalam mazhab Syafi'i, fatwa di kalangan sahabat bukanlah satu hujjah.
Apabila sahih riwayat-riwayat daripada Ibnu Abbas pada mensabitkan Nabi melihat Allah Ta'ala, maka wajiblah kita kembali kepada pendapat tersebut, iaitu mensabitkan Nabi melihat Allah sekiranya riwayat tersebut sahih. Fa innaha laysat mimma yudriku bil aqli wa yu'khadhu bidzann. Sudah pasti kalau Ibnu Abbas kata Nabi pernah melihat Allah, itu bukan pandangan dia, itu dia pernah dengar daripada Nabi. Sebab benda ni bukan benda ijtihad, bukan benda boleh rasa-rasa, bukan benda boleh memberi pandangan, memberi ijtihad, tak boleh. Bila dia kata Nabi pernah melihat Allah, bermaksud itu adalah daripada mulut Ibnu Abbas yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'mar bin Rashid dia berkata ketika mana menyebutkan perbezaan ikhtilaf, perbezaan pandangan antara Aisyah dan juga Ibnu Abbas, dia kata apa? Ma Aisyah indana bi'a'lam min Ibni Abbas. Tidaklah Aisyah di sisi kami lebih alim, lebih berilmu berbanding Ibnu Abbas. Kemudian sesungguhnya Ibnu Abbas mensabitkan sesuatu dan orang lain menafikannya. Maka dalam kaidah al-musbit muqaddam 'ala an-nafi, benda yang mensabitkan itu didahulukan berbanding benda yang dinafikan. Maka alhasil, kesimpulan dia, pendapat yang rajih di sisi kebanyakan di kalangan ulama adalah Nabi SAW melihat dengan dua mata Nabi pada malam Isra. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perbahasan cukup panjang, tapi itu kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Seperti mana bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan Nabi, bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah Nabi menunaikan apa? Menunaikan umrah. Ada satu hadis yang mensabitkan, ada satu hadis yang menafikan Nabi menunaikan umrah dalam bulan Zulqa'dah. Jadi kita mengambil pandangan al-musbit aqad muqaddam 'ala an-nafi, benda riwayat yang mensabitkan itu didahulukan berbanding riwayat yang menafikan. Sama juga Nabi masuk dalam Kaabah, Nabi ada satu riwayat kata Nabi semayang dalam Kaabah, satu riwayat kata Nabi tak semayang dalam Kaabah. Riwayat yang mensabitkan Nabi solat dalam Kaabah itu didahulukan berbanding riwayat yang menafikan. Solat sunat sebelum maghrib 2 rakaat, solat sunat qabliyah maghrib 2 rakaat. Seorang sahabat dia kata, aku datang ke masjid Nabi, aku tengok tak ada orang semayang, tak ada orang semayang sunat pun. Aku ingat orang dah habis semayang, menunjukkan tak ada solat sunat qabliyah maghrib. Satu sahabat yang lain dia kata, aku pergi masjid, aku nampak ramai yang semayang di tiang-tiang. Aku ingat dah habis semayang. Sebab apa dah habis semayang? Sebab semayang sunat ba'diyah, semua pergi kat tiang-tiang jadikan sutrah untuk semayang sunat. Rupa-rupanya mereka semayang sunat qabliyah, tak semayang fardu lagi. Ada satu riwayat yang menafikan qabliyah maghrib, satu riwayat yang mensabitkan qabliyah maghrib. Jadi dalam kaedah menyatakan al-musbit muqaddam 'ala an-nafi, riwayat yang mensabitkan itu didahulukan berbanding riwayat yang menafikan. Kita lihat sikit ada peristiwa yang dipertontonkan kepada Nabi. Nabi SAW pernah datang kepada satu kaum, yang mana mereka menuai satu hari, mereka menanam benih satu hari dan menuai pada hari tersebut. Kemudian tumbuh balik. Nak tuai, tanam dan tuai. Tanam tuai dalam hari yang sama. Selalu kita tuai padi pun setengah tahun baru naik, ataupun tengoklah, tak ada hari ni tuai terus dapat, hari ni tanam terus dapat balik tuai. Maka pernah tanya kepada Jibril, siapa ni? Mereka ni adalah orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi riwayat ini adalah riwayat yang tidak sahih. Riwayat ini adalah riwayat yang tidak sahih. Orang yang berat, orang yang mana Nabi pernah datang kepada satu kaum, dihempas kepala dengan batu. Bila dihempas kepala dengan batu, pecah kepala dia. Kemudian dicantumkan semula kepala dia. Kemudian dihempas batu besar kat kepala dia.
kemudian pecah, cantum balik. Dan begitulah, la yufattaru anhum min zalika syai'un, tak direhatkan, tak ada kita rehat 5 minit kemudian sambung balik, tak ada, berterusan begitu. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, man haula? Jibril kata, haula alladhi tasaqalat ru'usuhum anis salatil maktubah. Mereka itu orang yang kepala mereka rasa berat. Mereka ni berat nak menunaikan solat. Suruh sembahyang fardu ni berat, malas bangun, sampai terkeluar pada waktu lah, tak sembahyang-sembahyang. Sebab apa simbolik dia dipecahkan kepala dengan sembahyang? Tuan-tuan, mengenai dengan sembahyang ni, yang rasa berat tu siapa? Akal kita, otak kita rasa, dia yang menganggap berat. Cuba kita rasa solat ni benda yang ringan, benda yang simple, maka kita akan rasa mudah. Tapi disebabkan kita dah set dalam pemikiran kita, di kepala kita, solat ni benda berat, sebab tu dia malas. Itu simbolik dia. Kemudian ada satu golongan, Nabi datang kepada satu kaum, di depan mereka ada satu kayu, belakang mereka ada satu kayu, mana mereka dihimpit dua, depan dan belakang. Yasrahuna kama tusrahul ibil wal ghanam. Kemudian bila mereka yusrahun, dilepaskan seperti mana diangkat kayu dan depan belakang, dilepaskan mereka seperti mana lepasnya kambing-kambing dan juga unta bertempiaran lari. Dan mereka pula makan ad-dhari' waz-zaqum, tumbuhan yang berduri, tumbuhan yang tajam, makan batu. Maka ditanyakan kepada malaikat Jibril, Nabi tanya, siapa ni wahai Jibril mereka ni? Jibril memberitahu mereka ni adalah mereka tak tunaikan zakat. Allah Ta'ala tak buat zalim kepada mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Nabi datang kepada satu kaum yang mana ada dipertontonkan dua daging segar, daging tak segar, daging busuk. Mereka pilih daging busuk dan diabaikan daging yang segar. Riwayat ini juga riwayat yang tidak sahih, yang menyatakan dia pemilih daging busuk kerana dia suka perempuan di luar, melacur di luar, sedangkan isteri yang halal ada di rumah. Tapi riwayat ini adalah riwayat yang tidak sahih. Kemudian mengenai dengan satu kaum, Nabi datang, Nabi tengok seorang lelaki ni, dia pikul satu kayu api yang tak mampu dah untuk dia pikul. Tiba-tiba dia tambah lagi pikulan dia. Satu perkara yang pelik. Nabi tanya, ma hadza ya Jibril? Siapa ni wahai Jibril? Dah tahu tak mampu nak angkat kayu api, tambah lagi kayu api untuk diangkat. Maka pada ketika itu Jibril jawab, lelaki ini adalah di kalangan umat kamu yang mana terlampau banyak tanggungan ataupun tugasan yang amanah yang diambil, sedangkan dia tak mampu untuk dia buat. Seperti mana seseorang, dialah pengerusi, dialah imam, dialah pengerusi, dialah bendahari, semua dia nak pulun semua. Kalau dia ada kelayakan, mungkin dari segi pentadbiran dia bagus, dari segi sistem kewangan pun bagus, itu tidak jadi masalah lah. Mungkin dia boleh jadi bendahari dan orang pun suka atas pentadbiran dan juga sistem kewangan yang dia boleh buat. Itu mungkin boleh. Tapi kalau dia rasa tak mampu dan bebanan, maka tak perlu dibebankan diri, cukup satu jawatan yang dia pikul. Azan belum lagi? Azan.
daripada bawah mereka. Kemudian ditanya kepada Jibril, Nabi tanya, wahai Jibril, siapa mereka ini? Mereka ini adalah di kalangan yang memakan harta anak yatim. Orang yang kisah Masyitah binti Fir'aun. Masyitah binti Fir'aun ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata pernah menyatakan usriya bi marrat, telah jatuh sikat di tangan Masyitah. Maka Masyitah berkata bismillah. Maka anak Fir'aun dia berkata dia kata apa? Abi, ayah aku tembaga dicampakkan anaknya dan juga Masyitah dalam tembaga yang begitu panas, sehingga anaknya yang sedang susu tu, Masyitah dah rasa takut-takut juga. Anaknya yang sedang susu, dia kata, "Qa'i ya ummi, wahai ibuku, wala taqa'isi, jangan kamu undur, jangan kamu rasa khawatir, fa innaki 'alal haq, sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran." 4 bayi yang bercakap ketika kecil yang dirakamkan dalam hadis, yang semayang. Mak dia datang lagi, setengah semayang lagi. Bila pun mak dia datang tengah semayang, last sekali mak dia doa, mustajab doa seorang ibu, jangan matikan Jurash ini, melainkan dia akan diuji dengan seorang pelacur. Orang robohkan tempat ibadat pondok dia tu, robohkan. Nabi Yusuf dari belakang. Bila tarik, terserempak di depan pintu tadi adalah suami dia, Raja Mesir. Maka apa jawapan dia? Zulaikha kata Nabi Yusuf nak buat jahat dengan dia. Kemudian ada seorang